اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap 2 kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapatkan harta bendanya yang merupakan mata benda kehidupan dunia yang tidak kekal.
Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu. Kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu. Dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu. Dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang kerana musuh, dengan kelebihan 1 darjat. Dan tiap-tiap satu dari 2 golongan itu, Allah menjanjikan dengan balasan yang baik syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang, dan tidak ada sesuatu uzur dengan pahala yang amat besar, iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya, dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat yang ke-94 sehingga ayat yang ke-96 pada malam ini yang kita baca masih berada dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada juzuk yang kelima. Yang semalam kita baca ayat dan terjemahan tapi kita tak sempat untuk mensyarahkannya. Ada beberapa hukum dan beberapa poin yang utama. Yang pertama dalam ayat yang kita bacakan ini mengajar kepada kita mengutamakan perdamaian daripada peperangan. Yang kedua mengajar kepada kita tasabut, iaitu memastikan sesuatu perkara sebelum mengambil tindakan. Dan perkara yang ketiga yang disentuh pada ayat yang kita bacakan, kelebihan orang yang berperang pada jalan Allah dengan harta benda dan nyawa mereka melebihi orang-orang yang tidak pergi berperang. Maka ini 3 poin utama dalam ayat yang kita bacakan ini, iaitu ayat 94, 95 sehinggalah ayat 96. Bila mana Allah Ta'ala menyebut, wahai orang yang beriman. Jadi kebiasaan bila disebut perkataan wahai orang yang beriman, ada perintah, ada larangan. Supaya orang beriman sentiasa menilainya sebagai imannya. Baik perbuatan ataupun larangan Allah, ia bersangkutan dengan naik turun imannya. Maka orang beriman bila dipanggil dengan nama wahai orang beriman, dengan bermaksud wahai orang yang mesti senantiasa meningkatkan imannya. Kerana sifat orang beriman ialah meningkatkan imannya. Bukan kita statik. Makin kita berusia, makin kita dekat dengan ajal kita, maka iman ini perlu ditambah. Kerana orang beriman yang sebenar ialah imannya bertambah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Anfal ayat yang kedua bahawa sesungguhnya orang yang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Bila dibaca kepadanya ayat-ayat Allah, yakni bila mana datangnya perintah Allah, maka bertambah imannya. Zadathum imana, bertambah iman kerana mereka akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat bila Allah Taala kata wahai orang yang beriman. Apa yang Allah nak sebut? Idza darabtum fi sabilillah. Bila kamu keluar pada jalan Allah.
Yang dimaksudkan keluar pada jalan Allah di sini pergi berperang. Ini makna khusus. Adapun makna umum, sebarang perjalanan, sebarang pemergian musafir untuk mentaati Allah. Seorang yang pergi menuntut ilmu fi sabilillah. Seorang yang menziarahi bagi menghubungkan silaturahim juga fi sabilillah. Itu makna umum. Tetapi makna khusus ialah berperang pada jalan Allah Ta'ala. Bila mana berperang, jiwa ni sudah siap siaga untuk membunuh. Kerana berperang. Umpama seorang masuk dalam gelanggang, dalam oktagon, dalam halabah. Bila masuk dalam gelanggang, yang dipikir ialah memukul. Maka dia tak fikir nak masuk dalam sebab nak peluk orang tu, nak salam tak. Fikir dia nak menang. Namun Islam mengajar kepada orang beriman bahawa jiwa tadi jangan melangkaui sempadan. Siapa pun bila dia pergi perang, dia fikir nak membunuh dan nak menang. Nak menguasai musuh dan nak mengambil tawanan, mengambil harta rampasan perang. Namun keinginan yang membuat-buat tadi, perlu adanya suatu etika dan adab. Etika dan akhlak, iaitu tasabbut. Tidak semua yang kamu jumpa itu musuh. Tidak semua yang berhadapan dengan kamu itu perlu kamu bunuh, perlu kamu tawan, perlu kamu tangkap. Tidak semua. Walaupun keinginan seorang tadi bila keluar berperang memang nak bunuh semua. Nak tawan semua. Asal kita tak kenal je, kita tangkap. Kalau kita kenal, okey. Itu memang watak setiap orang yang keluar bila nak berperang. Tapi Allah ajar kata jangan. Kamu jangan macam tu perangai. Allah kata apa? Fatabayyanu, hendaklah kamu senantiasa memeriksa dan memastikan siapa musuh, siapa bukan musuh. Pasti betul-betul. Kerana tidak semua mereka, walau berada di dalam negara harbi itu bersifat musuh. Hatta di medan perang itu bersifat musuh atau berhak dibunuh. Di kalangan mereka mungkin ada wanita yang dipaksa bawa, yang dibawa paksa oleh suami. Atau mungkin ada anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa, yang juga dibawa berperang. Maka kita kena tabayyun. Sebab itu hebatnya tentera Islam. Bila mana mereka keluar peperangan, mereka cukup mengenali musuh. Mereka cukup mengenali musuh untuk mereka menyerang mereka. Dan mereka mengetahui siapa yang bukan untuk dimusuhi. Kerana itu Allah ajar, fatabayyanu, hendaklah kamu sentiasa periksa, sentiasa menghalusi, sentiasa tasabbut. Yang kenal pasti siapa musuh. Wala taqulu, dan jangan kamu kata. Jangan kamu kata, yang jangan sampai kamu mempengaruhi orang lain dengan perkataan kamu yang tidak ada tasabbut, yang tidak berhati-hati, yang tidak pasti. Liman alqa ilaikumussalam, pada siapa yang menyebarkan salam kepada kamu, lasta mu'minan, dengan cepat kamu berkata, dia ni bukan beriman ni beri salam saja nak selamat diri supaya tak diserang. Ini beri salam barangkali dia hera ataupun dia sedang menipu, kononnya supaya dikatakan dia orang Islam. Allah kata jangan cakap macam tu. Siapa pun yang menzahirkan kalimah perdamaian ataupun menunjukkan gambaran keislaman, maka jangan kamu wasangka buruk pada mereka. Kerana itu Allah sebut wala taqulu, jangan kamu kata liman alqa ilaikumussalam, orang yang menunjukkan salam pada kamu, memberikan salam pada kamu, menunjukkan gambaran perdamaian kepada kamu, lasta mu'minan, kamu kata dia tidak beriman, maka kami boleh bunuh dia. Maka Allah Ta'ala pun menyebut sikap kelang kabut, sikap gopoh-gapoh dalam menghukum orang lain tidak beriman dan menganggap mereka cuma berkata-kata tabtaguna aradal hayati dunia, orang yang inginkan dunia. Ini sifat orang nak dunia tu jadi kelang kabut macam gitu. Fa indallahi maghanimu katsirah. Jangan begitu. Di sisi Allah ada kekayaan yang melimpah ruah. Tahu, jangan kita wasangka buruk dengan orang semata-mata kita nak cari keuntungan duniawi. Kita tengok kedai orang tu laku, kita pun kata, ini kedai ni laku pakai jing dah ni. Pakai atur raya, pakai pelisik. Sebab tu dia maju. Sebab apa? Kita nak supaya dia bankrupt, biar kita maju.
Jangan cakap macam tu. Kita tak ada bukti, jangan cakap macam-macam. Baik, kalau kita nak faham ayat ini, kita tengok apa sebab turun ayat ini. Supaya kita dapat jelas tentang apa yang saya sebutkan. Imam Bukhari, Tirmizi, Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Seorang lelaki daripada Bani Sulaim. Lalu di hadapan sekelompok para sahabat Nabi SAW. Dalam keadaan dia membawa sekumpulan kambing. Lalu bila lelaki ini beri salam. Fasallama alaihim. Maka sebahagian sahabat yang duduk dalam kelompok ini berkata, Ma sallama alaina illa liyata'awadha minna. Ni beri salam ni helah je supaya nampak dia ni macam Islam. Fa'amadu ilai. Lalu dia menangkap orang ni. Faqatalu. Lalu mereka membunuhnya. Wa atau bighanamihi. Dan mengambil semua kawanan kambingnya. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW. Maka tunggu ayat ini. Lelaki ini, dia bawa kambing. Dia pun lalu depan sekumpulan tentera Islam. Tentera Islam tak kenal ni orang mana. Tak kenal. Macam saya katakan tadi, orang bila keluar berperang, menganggap semua yang tak kenal tu musuh. Maka itu silap. Menganggap semua tak kenal itu musuh, itu satu kesilapan besar. Atau seorang bila berada di medan perang, tidak semuanya juga kita perlu anggap musuh. Maka perlu tabayun betul-betul. Maka bila datang lelaki tadi, lalu depan sekumpulan sahabat, sahabat menyangka dia beri salam ni cuma helah dan pura-pura supaya selamat. Maka tunggu ayat ini. Bila dia beri salam, itu maknanya lafaz perdamaian. Maka jangan kamu cenderung untuk menangkap menyerang mereka. Bila dia beri salam, itu tanda dia Islam. Jangan kamu kata ni pura-pura, helah dan sebagainya. Jangan. Persoalan batin serah pada Allah. Kita perlu berhukum pada zahir. Sebab itu tuan-tuan banyak benda kita menyalahi. Sebagai contoh, kita menganggap orang tu tidak ikhlas. Kita hukum zahir. Kalau dia tolong orang, dibantu orang, baguslah. Tapi saya rasa dia tak ikhlas lah. Itu dia dengan Allah. Jangan kamu kata begitu. Ayat yang sama juga. Dan dalam riwayat yang kedua, dia banyak riwayat supaya kita faham ayat ini. Imam Bazzar meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Nabi SAW menghantar sekumpulan tentera. Salah seorang daripada tentera tersebut bernama Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana mereka bertembung dengan musuh, lalu mereka berpecah. Dan ada seorang lelaki musuh, wa baqiya rajulun lahu malun katsir. Ada seorang lelaki kalangan musuh tadi, dia ada harta banyak. Maka dia terserempak dengan Miqdad radhiyallahu anhu. Lalu cepat-cepat dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu Miqdad tidak mempedulikan ungkapan dan ucapan itu kerana dia menyangka ucapan itu cuma menyelamatkan dirinya daripada diserang. Lalu Miqdad membunuhnya. Lalu Nabi SAW mencela Miqdad. Nabi kata, wahai Miqdad, kaifa laka bila ilaha illallah gadan? Apa yang kamu nak jawab dengan kalimah la ilaha illallah esok pada hari kiamat? Masalah dia sebut kerana dia helah nak selamat, itu bukan masalah kamu. Orang Islam dia ajar hukum dengan zahir. Seorang kalau kata saya ikhlas, ya kita hukum dengan apa yang disebut. Saya tak tipu ni, kita hukum dengan apa yang disebut. Kita tak kata saya rasa hati dia lain. Kita pun nak guna firasat lah, kasyaf lah. Walau kita bukan ahli firasat. Kerana ahli firasat tidak akan menggunakan firasat untuk berhukum batin orang lain. Ada seorang ulama namanya Qadhi Shuraih. Dia dilantik pada zaman Umar Al-Khattab untuk menjadi ketua hakim. Qadhi Shuraih terkenal dengan ilmu firasat. Maksudnya dia ni Allah beri dia firasat. Namun dia tidak pernah berhukum dengan firasatnya. Dia akan hukum berdasarkan bukti dan keterangan. Siapa bukti keterangan dia ada, maka dihukum bagi pihak dia. Walaupun firasat berkata dia ni mungkin salah. Tidak. Sebab dalam mahkamah tak boleh guna firasat. Kenapa? Kerana ini akan menjadikan membuka ruang untuk semua orang guna firasat walaupun dia bukan ahli dia. Okay, saya pun guna firasat. Saya tak guna bukti, saya guna firasat. Dia salah. Penjara dan hukum gantung. Maka rosaklah sistem keadilan. Dalam riwayat yang ketiga, Nabi SAW menghantar sekumpulan para sahabat untuk pergi berperang. Dan di kalangan mereka itu ada nama Abu Qatadah dan Muhallim bin Jassamah. Maka
Lalu seorang lelaki namanya Amir bin Abbad al-Ashja'i. Lalu Amir tiba-tiba memberi salam. Muhallim ingat, oh dia bukan orang Islam ni. Ni salam menyamar ni. Maka dia membunuhnya. Lalu berita itu sampai pada Nabi SAW. Maka turun ayat ini. Wahai orang beriman, bila kamu berperang, berhati-hati dalam menghukum seseorang. Kalau orang tu beri salam, tinggalkan dia. Kalau orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, jangan hukum dia. Dia dah Islam. Masalah dalam dada, dalam hati itu bukan urusan kamu. Kamu tak boleh kata dia mungkin nipu kok. Mungkin jangan main kok-kok, tak ada kok-koknya. Disebut macam tu, kita membenarkannya. Imam Ibn Jarir meriwayatkan daripada hadis Ibn Umar. Seumpama itu. Dan Imam Sa'labi meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Oh, seorang lelaki namanya Mirdas bin Nahik Al-Ghatafani. Salah seorang daripada penduduk Fadak. Dan lelaki yang membunuhnya pula namanya Usamah bin Zaid. Dan nama pemimpin Islam yang memimpin bala tentera bernama Ghalib bin Fudalah Al-Laythi. Kaum Mirdas ini kalah dalam peperangan, tinggal Mirdas seorang saja. Ceritanya ialah Usamah yang dipimpin oleh Ghalib bin Fudalah Al-Laythi serang satu kabilah, Ghatfan. Maka semuanya kalah, semuanya mati tertewas, melainkan tinggal seorang lelaki bernama Mirdas. Mirdas ni selamat. Dan Mirdas ni bawa semua kambing-kambingnya menuju ke gunung, menuju ke bukit. Lalu tentera Islam mengejarnya. Bila tentera Islam mengejarnya, dia tengok tentera Islam, dia kata, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Assalamualaikum. Namun Usamah tidak mempedulikan kalimah itu, Usamah membunuhnya. Lalu membawa balik rampasan perang. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini mencela orang beriman. Menegur orang beriman kerana tidak tasabut. Tidak berhati-hati. Kerana kalimah la ilaha illallah cukup besar. Tuan-tuan, walaupun orang tu sebut berpura-pura sekalipun, ia kalimah besar yang menjadikan seorang tu masuk Islam. Seorang datang, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita kata apa dia? Islam. Ustaz, dia tak ikhlas kot. Dia pura-pura sebab nak kahwin dengan perempuan, Ustaz. Sebab dia nak kahwin lelaki, Ustaz. Sebab dia nak naik pangkat, Ustaz. Sebab dia nampak projek. Itu hal lain. Dengan ungkapan la ilaha illallah, dia Islam, maka kita memberi hak dia sebagai orang Islam. Antaranya tidak menganiayanya. Jadi kalau kita tengok sebab-sebab turun ayat ini, semuanya mengajar kepada kita bahawa jangan sesuka hati menghukum orang. Kita berhukum berdasar zahir. Maka jangan menyangka sesuatu yang di luar daripada pengetahuan kita. Kerana itu Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman tentang tasabut, berhati-hati dalam menghukum, dalam mengambil tindakan. Baik, Usamah ini, bila dia membunuh, Nabi SAW berkata, wahai Usamah, afala syakakta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla. Bila Usamah kata, ya Rasulullah, dia cuma cakap dengan mulutnya, hati tak cakap. Rasulullah kata, apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu cukup yakin bahawa hatinya tak cakap? Dia cuma sebut la ilaha illallah kat mulut je, ya Rasulullah. Tapi hati tak sebut, hati dia kufur. Nabi kata, apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu mengatakan dia berkata demikian? Kalau semalam kita cerita tentang hukum membunuh orang beriman. Dan dia hukuman qisas yang perlu ataupun beberapa denda-denda yang perlu dibayar. Namun oleh kerana ia permulaan Islam, sebelum adanya hukum diat dan sebagainya, maka Usamah radhiyallahu ta'ala dihukum oleh Rasulullah supaya a'tiq raqabah, memerdekakan seorang hamba. Namun ayat ini menjadi pengajaran besar kepada umat Islam. Tidak berhukum dengan cepat. Bahkan Allah ingatkan bagaimana? Kadzalika, ingat tak dulu? Kuntum min qab, dulu pun kamu lemah. Dulu waktu kamu lemah di Mekah dulu, bukankah hanya dengan kalimah la ilaha illallah dianggap kamu Islam? Bukankah dengan menyebut la ilaha illallah itu kamu dianggap Islam? Maka kenapa tiba-tiba kalimah itu bila diucapkan orang lain, kamu kata dia mungkin begitu, begini? Hanya kerana kamu sudah ada kuasa. Hanya kerana kamu rasa sudah kuat. Maka jangan begitu. Ingat balik zaman mana kamu ditindas. Dan sekarang Allah beri kamu kekuasaan. Maka jangan menghukum seseorang macam orang dulu hukum kamu. Maka berhati-hati.
Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, maka kamu kena terima. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, At-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasy syaitan. Sifat berhati-hati itu daripada Allah. Sifat kelang kabut itu, bertindak sesuka hati itu adalah daripada syaitan. Kan itu tuan-tuan sekalian, bila kita katakan seorang menunjuk mana-mana kalimah perdamaian, maka kita terima. Hatta musuh, kalau dia nak berdamai dengan kita walaupun dia berhela, maka kita terima perdamaian. Allah Ta'ala berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka musuh kamu cenderung untuk berdamai, berdamailah dengan mereka dan tawakallah pada Allah. Sebenarnya saya sebut poin yang utama, Islam menggalakkan perdamaian. Kita bukan agama cari gaduh, bukan agama cari balah, bukan agama nak hukum orang, tetapi kita agama bagi menyebarkan keadilan. Sebab itu sepanjang zaman umat Islam diajar tasabut. Pernah satu ketika Sa'ad Abi Waqqas difitnah oleh penduduk negara Kufah dengan 3 fitnah. Sa'ad ini salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Supaya kita tahu tuan-tuan, orang dijamin syurga pun kena fitnah, dan orang ramai percaya. Sehingga Umar Al-Khattab menggantungkan jawatannya seketika untuk pemeriksaan, untuk investigate, untuk tasabut. Itu dia dituduh apa? Pertama dituduh la yuhsinus salah, sembahyang tak betul. Kita bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas, alim, sahabat yang pertama memeluk, di antara golongan pertama memeluk Islam, yang pertama berperang menggunakan panah, dijamin syurga, seorang yang telah disebut tidak pernah dengki pada orang Islam yang lain, segala akhlak yang hebat, tiba-tiba ni penduduk negeri ni sebar berita fitnah, kata Sa'ad ni sembahyang tak betul, la yahsinu salah, satu. Yang kedua, Sa'ad ini la yuksimu bisawiyah, kalau dia bagi harta, dia bagi pemberian, dia bagi bantuan, dia tak berlaku adil, dia tak bagi sama rata. Dan dia pula bukanlah seorang pemimpin yang adil, suka-suka dia. Ini fitnah. Lalu Umar Al-Khattab berkata, wahai Aba Ishaq, aku yakin pada kamu. Sebab Umar Al-Khattab kenal. Namun Umar suruh cek, siapa yang bawa fitnah, siapa yang tular berita palsu ini. Cek, rupanya yang viral ni namanya Abu Sa'dah. Abu Sa'dah ini, dia dengki pada sahabat Rasulullah, maka dia pun bawa fitnah. Supaya tuan-tuan tahu, yang menjatuhkan ulama ni ialah fitnah yang dipercayai. Kebanyakan ulama-ulama, orang-orang alim, orang soleh, jatuh dengan fitnah yang dipercayai. Namun Allah Ta'ala tetap akan membersihkan orang yang ikhlas di kalangan mereka. Maka bila Sa'ad bin Abi Waqqas tahu Abu Sa'dah yang menyebar, yang tularkan berita fitnah ini, maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, Allahumma abtil umrahu wa adim fakrahu wa a'mi basarahu wa ta'arradhu lil fitan. Ya Allah, engkau panjangkan umur ni. Ya Allah, engkau jadikan dia senantiasa fakir. Ya Allah, engkau jadikan buta matanya. Ya Allah, engkau jadikan sebagaimana dia memfitnah aku, dia terfitnah setiap masa. Akhirnya lelaki bernama Abu Sa'dah ni, panjang umur dia sampai kening dia luruh ni, jatuh. Dek tua dia, panjang. Kemudian buta mata dia. Duduk tepi jalan, tak ada rumah dan tak ada keluarga. Kerjanya mengacau anak dara di tengah-tengah jalan. Kita bayangkan umur panjang, rumah tak ada, keluarga tak ada, jadi miskin, gelandangan apa-apa ke dana. Kemudian mata pula buta. Kemudian buta-buta macam gitu pun ngorak. Dia duduk kacau anak-anak dara. Lalu dia kata, aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah Sa'ad menunjukkan perlunya tasabut. Orang fitnah Sa'id bin Zaid, curi tanah. Seorang perempuan namanya Arwah. Dia kata Sa'id ini curi tanah. Berita ini sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah pemimpin yang tasabut, dia cek. Sebab dia tahu, ini Sa'id bin Zaid, salah seorang yang dijamin syurga juga selain Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka,
Dia tanya kepada Sa'id bin Zaid, apakah benar? Dia kata, demi Allah, yang meriwayatkan hadis tentang mengambil tanah. Siapa yang mengambil tanah orang sekadar sejengkal, maka akan dijadikan ia tuduh petala langit dan bumi dan dibelit pada lehernya pada hari kiamat kelak. Aku yang riwayat hadis tu. Masakan aku akan ambil tanah orang. Ya Allah, kalau wanita ini memfitnahku, engkau jadikan, engkau butakan matanya, engkau matikan dia di kebun dia. Sebab tanah perempuan tu di sebelah tanah Sa'id bin Zaid. Dia kata Sa'id ini telah melebihkan, telah mengambil tanah dia. Akhirnya arwah ni tuan-tuan dibalai dengan buta. Tengah-tengah buta pergi juga kebun dia, maka dia mati dalam perigi buta. Elok dah tu. Buta, perigi buta. Mati. Ini cerita-cerita tentang tasabbut. Artinya kita tuan-tuan sekalian, bila dengar satu berita, jangan mudah percaya. Dan jangan mudah tolak. Berwasangka baiklah kepada orang Islam. Dan fikir akibat kalau kita sebarkan berita ni. Kemudian tengok siapa yang buat berita ni. Kita kenal ke dia yang buat berita? Tak kenal Ustaz, hantar gitu dia. Tak kenal maka jangan. Atau kenal, adakah dia orang baik atau orang jahat? Kalau dia orang ternyata jahat, dengki, maka hati-hati. Dan seterusnya ialah kita lihat kandungan berita tu, muhtawa al-khabar. Kandungan berita tu logik tak logik? Nampak tak logik? Nampak tak logik, tolak tepi-tepi. Sebab itu tuan-tuan, perlu kita pertama wasangka baik pada orang beriman. Yang kedua, setiap berita yang datang, kita biarkan orang yang berautoriti, yang kita katakan ahlinya yang menilainya. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, tengok siapa yang buat berita tu. Yang keempat, tengok apa kandungan berita tu. Yang kelima, lihat akibat kalau kita sebarkan berita ni, manfaat ke? Manfaat atau tidak? Dia semua berita, orang kata okey, kelebihan buah betik. Kita tengok kelebihan buah betik. Siapa tulis artikel kita pun tak tahu. Betik ni bagus sebab Rasulullah pun makan. Dia kata Rasulullah makan. Ya bagus untuk ini, kita pun sebar. Walau tak ada hadis pun tentang betik. Walau tak ada pun kelebihan macam tu, kita pun sebar. Kita berbohong atas nama Nabi SAW dan lain-lain. Ni ada orang misalnya dia sebar. Kita bila sebut sebar ni dalam semua benda. Baik wa imma fitnah orang, wa imma maklumat palsu atau maklumat tak benar. Dia kata ni ada hadis Nabi kata al-bazinjan dawa min kulli da'. Terung obat kepada segala penyakit. Dia kebetulan jual terung. Dia pun baca hadis ni. Belilah terung, rupanya terung obat kepada banyak penyakit. Kita jangan percaya klinik hospital. Terung lagi hebat. Dah kempen terung pula. Jadi tularnya berita palsu walah bohong. Ini semua Islam tidak benarkan. Sama ada benda bersifat fitnah orang, atau mengaibkan orang, atau benda-benda yang maklumat-maklumat yang tidak tepat. Kerana itu tuan-tuan, kita kena pastikan maklumat itu betul tak betul. Semualah, bab fiqh ke, bab hadis ke, bab tafsir ke, bab sirah ke, atau sesuatu yang dikatakan orang ni kata ke, atau orang ni cakap ke, semuanya kita kena mengambil sifat tasabbut. Berhati-hati. Jangan kerana kita tuan-tuan tak peduli tentang asasi tadi, lalu kita menjadi muflis akhirat kelak. Kita fitnah orang yang tak patut kita fitnah. Kita sebarkan keaiban yang tak patut kita sebar. Kita dedahkan benda yang tak patut kita dedahkan. Dan kita menokok tambah berita. Kita kata orang tu mati walau orang tu pengsan. Ada seorang wartawan, dia dalam berita Jazirah, tiba-tiba dia macam pening. Orang tu keluarkan video, mati ketika rancangan. Walau bila dia cek, dia tak mati. Dia tersilap makan ubat, dah jadi macam ngantuk, maka dia pun pengsan sekejap. Tapi yang saya buat mati. Saya ingat dulu saya jumpa dengan arwah almarhum Datuk Ismail Qamos. Kata Syekh Hana ni sentiasa orang kata mati. Dah berapa kali Hana mati dah. Orang saya buat. Datuk Ismail Qamos mati. Mati. Berapa kali orang saya buat. Sehingga satu hari, orang saya buat lagi. Datuk Ismail Qamos meninggal dunia. Saya dengar. Kita sedih. Saya pun telefon. Saya telefon orang kanan dia. Nak tanya sikit. Macam mana keadaan Datuk Ismail Qamos? Ustaz okey Ustaz. Dia okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Dengar cerita mati. Yang orang buat berita mati. Ini saya mengambil keputusan menziarahi beliau.
jumpa beliau. Artinya tuan-tuan sekalian, kita tengok banyak cerita macam tu. Bila heboh di Madinah, kononnya Rasulullah telah menceraikan semua isterinya. Umar Al-Khattab kata, Nabi tak ceraikan. Maka Umar pun datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kamu ceraikan? Nabi kata, tak. Aku tak cerai. Nabi cuma tak cakap dengan bini dan tak balik rumah. Heboh kata cerai. Kita lihat bagaimana kalau pada zaman di mana Rasulullah hidup, begitu cepat tular berita palsu. Itu tak ada internet, tu tak ada Facebook. Bagaimana pada zaman kita? Maka kita mesti mengambil langkah berhati-hati yang berkali ganda. Tentu hati-hati setiap berita dalam Facebook, setiap berita dalam mana-mana media-media, pastikan kebenaran terlebih dahulu. Dan paling penting tuan-tuan, kalau tak ada pun faedah, cukup dia berhenti kat kita je lah. Cukup dia berhenti kat kita. Kita tak perlu sebarkan. Tuan-tuan jangan macam cepat nak sebarkan sesuatu hanya untuk dikenali sebagai kita punya wall penuh dengan maklumat. Jangan begitu. Biar kita hati-hati, biar benar-benar kita menyebarkan perkara yang bermanfaat. Tuan-tuan, baik kita kongsi benda-benda yang baik, kelebihan zikir, kelebihan majlis ilmu, itu jauh lebih baik. Yang banyak kita kongsi gosip-gosip, orang ni kahwin orang ni cerai orang ni, orang tu begini, orang tu. Itulah yang memenuhi persada media massa. Yang orang cuba nak tahu benda-benda yang sebenarnya tak ada faedah. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda keislaman seseorang itu baik, dia tidak sibuk dengan benda yang tidak berkenaan dengan dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut, at-tafadulu bainal mujahidin wal qa'idin al-jihad. Iaitu kelebihan orang yang berjihad dengan orang yang duduk tidak mau berjihad. Baik, ada 3 golongan. Golongan pertama yang berjihad dengan harta dan juga nyawa. Golongan yang kedua, dia nak berjihad tapi jadi keuzuran. Dia buta, dia tempang kaki, dia miskin, dia ada macam-macam sebab. Ini disebut ulul darab, orang-orang yang punya keuzuran. Golongan ketiga ialah golongan yang tidak mau berperang, sama ada kerana pertama sebab dia munafik. Yang kedua kerana lemah iman dia. Ni golongan lemah iman ini yang mudah terpengaruh dengan munafik. Maka Allah Ta'ala menyatakan, yang pertama Allah kata tidak akan sama. Orang yang duduk di kalangan orang beriman dan yang lemah iman dan juga mendakwa iman di kalangan munafik, melainkan kalau dia duduk, dia tidak berperang kerana keuzuran. Sebab orang yang uzur, dia tetap mendapat pahala. Seorang biasa salat berjemaah, tiba-tiba uzur untuk salat jemaah, dapat pahala jemaah. Seorang yang biasa pergi majlis ilmu, tiba-tiba uzur untuk pergi majlis ilmu, kalau hari ni contoh sebab pandemik, sebab wabak, dia tetap dapat pahala majlis ilmu yang selama ni dia buat. Maka ini dikecualikan. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang memang benar-benar berjihad dengan harta benda dan diri mereka. Satu, orang yang malas berperang di kalangan beriman, yang saya sebut yang lemah iman dan munafik. Yang kedua, orang yang disebab uzur. Yang ketiga, orang yang keluar berperang. Maka Allah menyebut 3 golongan ini dengan firman-Nya, faddalallahul mujahidin. Allah memberi kurniaan lebihan kepada orang yang berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Alal qa'idin, di atas orang yang duduk. yakni orang yang duduk kerana keuzuran dengan 1 darjat. Kita dah sebut ada 3 golongan. 1 golongan yang berperang, 1 golongan ada keuzuran, 1 golongan malas, tak nak perang. Yang paling tinggi sekali adalah golongan yang berperang. Dia mengatasi golongan yang tak pergi kerana keuzuran 1 darjat. Dan dia mengatasi orang yang langsung tak pergi perang tanpa keuzuran dengan darjat yang banyak. Darjat yang banyak. Kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Di sebalik yang berperang itu mengatasi darjat orang yang tak berperang kerana keuzuran, tapi kedua-duanya itu baik. Sebab itu sebab diuzur. Wa kullan, semua golongan, 2 golongan ini, wa'adallahul husna, Allah menjanjikan kepada duanya ini syurga. Kemudian Allah menyebut perbezaan orang berperang dengan tak pergi perang. Wa faddalallah, dan Allah melebihkan al-mujahidin, orang yang berperang, alal qa'idin, yang tak nak pergi perang. Ajran azima, dengan pahala yang berganda, dengan darjat yang tinggi, dengan firman-Nya darajatin min, darjat-darjat yang tinggi. Darjat kat mana tuan-tuan? Kat syurga. Wa maghfiratan, dan keampunan. Wa rahmatan, dan rahmat Allah.
Adapun keampunan, maka Allah hapuskan semua dosa dia. Adapun rahmat, Allah mengangkat darjat syurganya. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah sebut perkataan pengampun lagi Maha Penyayang? Untuk beri ingatan kepada kelompok yang tidak mahu berperang. Di kalangan orang lemah iman, di kalangan orang yang banyak alasan, ya kita tahu perang ini hukumnya fardu kifayah. Melainkan kalau sekiranya perang tadi melibatkan negara diserang, maka ini fardu ain. Sebab itu dalam peperangan Badar Sughra, waktu Rasulullah mengajak sahabat selepas mereka kalah dalam perang Uhud, hanya 70 orang sahabat yang ikut, yang lain tak nak ikut. Yang lain traumanya, fobianya, lemah semangat. Maka golongan inilah yang darjatnya tinggi. Yang apa keadaan sekalipun, dia bukan cerita menang ke kalah. Dia cerita ini perintah Allah. Kerana ada orang yang dia masuk perang dengan mengambil kira boleh menang, okey. Atau 50-50, okey. Tetapi kalangan orang paling kuat iman yang berperang, bukan cerita menang, bukan cerita kalah, tapi ini perintah Allah. Tetapi ini yang patut menjadi agenda kita. Bila kita buat satu perintah Allah, bukan kita nampak keuntungan itu dan ini. Ini perintah Allah. Bukan saya solat duha supaya rezeki saya bertambah. Bukan itu. Kan ini perintah Allah. Bukan saya qiyamul lail supaya esok muka saya bersinar-sinar dipuja orang. Bukan. Kan ini perintah Allah. Bukan saya bersedekah supaya berganda rezeki saya. Bukan itu matlamat kita. Kan itu perintah Allah. Saya tak dapat pun saya tak kisah. Sebab ini perintah Allah. Saya yakin dapat pahala. Keredaan Allah. Tetapi ini benda yang perlu kita fokus. Kita buat sesuatu kerana perintah Allah. Kita taat mak ayah kita kerana perintah Allah. Kita tolong fakir miskin kerana perintah Allah. Kita menuntut ilmu kerana perintah Allah. Bukan sebab kita menuntut ilmu untuk guru tu bijaklah mengajar, alim lah, bagus. Bukan. Kerana perintah Allah. Bila kita buat semua kerana perintah Allah, di situlah kelazatan kita. Di situlah istiqamah kita. Di situlah mujahadah kita. Tapi kalau kita buat bukan kerana perintah Allah, dia sampai masa kita lemah. Sampai masa kita stop, kita berhenti. Sampai masa kita putus asa dan kita give up. Ini yang akan merosakkan ibadat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.